Ya betul, masih lagi ditemani Pian dan juga Hazon untuk Warna Pagi pada waktu ini. Dah 9.30 minit pagi. Selamat pagi untuk anda yang mungkin baru saja bersama kami ketika ini. Mhm. Dan kita teruskan lagi pengisian Warna Pagi di setengah jam terakhir menerusi segmen Hebahan untuk hari Ya, ini. ni bukan hebahan biasa-biasa. Kita Ya. nak kongsikan pahala untuk sahabat-sahabat sekalian, khususnya yang berwakaf. Kalau anda yang sedang mendengar di radio ataupun menonton di Facebook kita, boleh tak kongsikan apa wakaf yang anda pernah sertai ataupun pernah sumbangkan? Mm-mm. Mana tahu itu satu jariah yang berpanjangan untuk kita sekeluarga. Tapi hari ini ada yang lebih menarik, kita nak cerita tentang peranan wakaf dalam pembangunan ekonomi negara. Kita akan bersama Awqaf Holdings Berhad. Ya, dan pagi ini kita bersama dengan timbalan pengerusinya, iaitu Yang Berbahagia Tuan Haji Muhammad Sahar Maddin pagi ini ya. Lama tak jumpa, pagi ni jumpa di hujung talian saja. Assalamualaikum Tuan Assalamualaikum Tuan Haji. Haji. Waalaikumsalam. Apa khabar Pian, Azwan? Baik, Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Tuan Haji pun macam mana dengan sahabat-sahabat Awqaf Holding Ramadan ni, okey? Alhamdulillah bersemangat nampak Ramadan kali ni. Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, jom menarik kita nak cerita tentang pagi ni tentang wakaf, dan kalau boleh kita nak perkenalkan dululah macam mana Awqaf Holding dan peranannya sebagai sebuah institusi wakaf. Kita berkenal-kenalan dulu Haji. Silakan. Ya, Alhamdulillah saya mengucapkan terima kasih pada pihak IKIP kerana Baik. sekali lagi mengundang saya lah dan untuk bersiaran Betul. pada pagi ini. Dan hari ini sangat bermakna lah, kita berada di hujung Ramadan. Betul. Hampir sebulan kita mengharungi madrasah Ramadan, dan sudah tentulah Ramadan ni diisi dengan aktiviti-aktiviti, kegiatan-kegiatan, termasuklah yang saya lihat umat Islam di Malaysia sekarang ini berlumba-lumba mencari pahala dengan memperbanyakkan program sedekahnya, memperbanyakkan wakaf. Dan dalam konteks Awqaf Holding Berhad, memanglah kita selama lebih kurang 5 tahun kita aktif. Sebenarnya Radio IKIM juga banyak membantu kita lah mempromosikan program-program kita, termasuk juga lah program-program yang berasaskan kutipan dana wakaf korporat kita. Dan lebih bermakna lagi lah sebenarnya pengerusi Awqaf yang pertama, iaitu almarhum Tan Sri Muhammad Ali Hashim, juga merupakan timbalan pengerusi IKIM selama kira-kira 3 tahun. Dan saya rasa Pian dan Azwan pun sangat dekat lah dengan almarhum, di mana almarhum sering menjadikan wakaf ini sebagai satu agenda yang diketengahkan lah sewaktu beliau bersama IKIM. Jadi berbalik kepada Awqaf, Alhamdulillah selepas kita melancarkan secara rasmi pada tahun 2015, kita mengenengahkan konsep wakaf korporat sebagai agenda yang diketengahkan oleh Awqaf. Dan Alhamdulillah selama 5 tahun kewujudan Awqaf, kita mendapat sokongan yang sangat baiklah di kalangan masyarakat umat Islam di Malaysia. Dan sudah tentulah konsep wakaf korporat ni, walaupun konsep ni baru di kalangan umat Islam di Malaysia, tapi telah mula mendapat kefahaman di kalangan masyarakat. Dan hari ini pencapaian kita, Alhamdulillah, selepas kita memulakan langkah, kita mengenal pasti beberapa bidang, sebab oleh kerana wakaf korporat ni dia berbeza dengan konsep tradisional wakaf. Konsep tradisional wakaf ni mengenengahkan kaedah tanpa melibatkan penubuhan syarikat. Konsep Awqaf Holding ialah ada korporatnya. Jadi konsep wakaf korporat ni dia ada 2 tiang dia, Pian. Satu tiang wakaf, kedua tiang korporat. Jadi kalau konsep tradisional wakaf ni dia hanya tiang wakaf sajalah, maknanya dia wakaf secara tradisional, himpun duit wakaf, semangat wakaf, kemudian bina institusi yang tertentu lah, seperti membina masjid, membina madrasah, membina rumah-rumah kebajikan. Tapi dalam konteks wakaf korporat, kita membina, menghimpunkan harta melalui syarikat, dan syarikat itu yang akan mengembangkan dana wakaf yang dihimpunkan tersebut. Jadi maknanya dia berbeza lah dengan kaedah tradisional. Dan kenapa ianya perlu buat begitu ialah kerana kita kena memahami bahawa hari ini isu yang sangat kritikal di kalangan umat Islam ialah isu keciciran dalam bidang ekonomi. Kalau saya rasa kalau dalam keadaan kita di Malaysia ni, kalau kata
kita nak mencari tempat sembahyang, solat, nak cari masjid dan masjid ataupun surau bukan lagi menjadi isu yang kritikal. Di mana-mana kita boleh jumpa masjid dan surau. Jalan saja dalam raya, setiap setengah kilometer kita akan jumpa surau, masjid dan sebagainya. Jadi maknanya itu bukan lagi keperluan yang mendesak hari ini. Keperluan yang paling mendesak pada waktu ini ialah keciciran umat Islam dalam konteks ekonomi, dan yang paling paling mengesankan kita ialah penguasaan harta dan kekayaan, pemilikan harta kekayaan yang semakin menipis di kalangan umat Islam. Dalam konteks Malaysia, kita hanya menguasai kira-kira 18% saja dari segi penguasaan equity dalam syarikat. Jadi kita memerlukan satu transformasi dalam konteks menghimpunkan kekayaan pada waktu ini ataupun zaman ini, Pian. Oleh kerana hari ini yang menguasai ekonomi pada hari ini ialah bukan lagi secara pemilikan individu, tetapi dikuasai oleh sektor korporat. Syarikat-syarikat utama di dunia seperti contohnya Apple menguasai kekayaan lebih daripada hampir 1 triliun. Jadi contoh-contoh inilah yang menyebabkan kita melihat bahawa wakaf juga perlu diberikan transformasi, mengaitkan elemen perniagaan dan korporat, dan dari sinilah sebenarnya wakaf mempunyai keupayaan untuk menghimpun harta kekayaan dan insya-Allah boleh menjadi benteng untuk menyelamatkan umat Islam pada masa hadapan. Kemudian hari ini sebenarnya kalau kita lihat wakaf ini, dia bukan lagi orang kata dah cukup lah untuk kita wacanakan ataupun untuk kita bincangkan dari segi fungsinya, peranannya, kekuatannya. Semua orang dah tahu. Setiap hari tak ada hari yang tak disebut wakaf ni. Di universiti, di seminar-seminar, saya rasa dah cukup dah untuk kita melihat keupayaan dan memahami keperluan dan kekuatannya. Tapi yang lebih penting pada hari ini ialah agenda pelaksanaannya tersebut. Yang ini perlu diberikan perhatian. Dan Alhamdulillah dalam konteks ini Awqaf Holding Berhad telah bergerak dalam konteks pelaksanaan. Syarikat telah pun ditubuhkan. Dana yang dihimpunkan oleh masyarakat Malaysia Alhamdulillah telah mencecah hampir 13 juta. Dan pada waktu ini gerakan untuk mengembangkan keupayaan wakaf melalui perniagaan dan pelaburan awqaf ini sedang dipergiatkan. Jadi inilah yang paling penting pada peringkat ini, Pian. Kita nak mengajak masyarakat untuk melihat bahawa wakaf korporat ni satu perkara ataupun satu agenda yang urgent, yang penting untuk kita gerakkan dalam konteks dalam waktu yang cepat dan segera kita dapat membina keupayaan wakaf korporat ni, dan dalam masa yang cepat kita boleh memastikan ianya boleh menjadi satu benteng untuk menyelamatkan masyarakat Malaysia pada masa hadapan. Baik, insya-Allah. Tadi pun Haji dah sebutkan tentang kita ada isu keciciran ekonomi. Jadi ini satu inisiatif yang dibawakan oleh Awqaf Holdings Berhad. Cuma mungkin Haji boleh ceritakan macam apa beza apa yang dibawakan oleh Awqaf Holding dan juga apa cabarannya bila nak memperkenalkan ataupun nak khabarkan pada orang kita ada wakaf korporat, nak bagi orang faham tu, apa cabaran besar yang dihadapi oleh Haji di Awqaf Holding? Cabaran besar kita di Malaysia ni ialah peringkat awal dululah Pian. Bila kita sebut nak wakaf korporat, maknanya orang tak apa-apa nak faham lah. Orang faham wakaf tu masih pemahaman cara lama. Maknanya wakaf bina himpun duit wakaf, beli bina masjid, bina surau, bina madrasah, bina sekolah tahfiz. Seolah-olah melihat bahawa Islam ini agama yang hanya pro kepada kegiatan-kegiatan ibadah saja. Ini yang ataupun wakaf tu pun dilihat untuk tujuan ibadah yang khusus saja. Tapi bila sebut wakaf untuk bisnes, wakaf untuk korporat, itu menjadi benda yang agak asing pada masyarakat kita pada awal-awal kita bergerak dulu. Jadi Alhamdulillah melalui kempen, kesedaran dan juga bantuan daripada Radio IKIM selama 3 tahun sebenarnya kita mempromosikan wakaf korporat ni. Di Radio IKIM saja contohnya, Alhamdulillah Radio IKIM memainkan peranan yang sangat besar lah dalam mengubah pemikiran baru dalam konteks wakaf, dan wakaf korporat ni dapat diterima. Dan yang lebih penting lagi, Pian,
model wakaf korporat ni bukan yang pertama yang dilaksanakan oleh Awqaf, tapi telah dimulakan oleh Wakaf An-Nur Corporation Berhad yang juga diasaskan oleh almarhum Tan Sri Muhammad Ali Hashim bermula pada tahun 2006 lagi, telah membuktikan bahawa kaedah wakaf korporat ni terbukti boleh dijayakan. Kalau kita lihat prestasi Johor Corporation Wakaf An-Nur itu sendiri, dia bermula dengan 160 juta menerima saham-saham yang diwakafkan oleh syarikat-syarikat mereka yang tersenarai di bursa. Pada tahun lalu mencatatkan, maknanya tahun 2006, tahun lepas 2020, 14 tahun. 14 tahun penampilan Wakaf An-Nur, mereka berjaya menghimpunkan aset ataupun market cap mereka berjumlah 840 juta. Itu satu pencapaian yang hebat lah, kan. Maknanya mengembangkan harta daripada 160 juta menjadi 840 juta. Dan yang lebih menarik lagi, daripada jumlah tersebut mereka telah mengagihkan dana kebajikan mereka lebih 40 juta. Sebab model wakaf korporat ni, Pian, daripada pelaburan yang kita terima, apabila ada keuntungan 70% dilaburkan semula. Kemudian 30% program fi sabilillah. Dia berbezalah dengan zakat. Zakat dia apa yang kita terima kena diagihkan pada tahun yang sama kepada asnaf zakat. Wakaf ni dia ada flexibility dia tersendiri. Kita boleh tentukan banyak mana nak, dan dia tak perlu nak ditentukan diagihkan tidak spesifik kepada asnaf, tapi kita boleh tentukan mana yang lebih utama. Jadi dalam konteks kes model Wakaf An-Nur Johor Corporation, mereka telah mengagihkan 40 juta dana kebajikan. Jadi ini satu pencapaian yang hebat lah untuk sebuah syarikat ataupun institusi wakaf korporat. Dan insyaAllah Awqaf Holding tengah bergerak untuk nak mengekori Wakaf An-Nur Corporation, dan insyaAllah kita juga telah sedang initiate lagi beberapa badan korporat juga yang ada di Malaysia ni, juga sedang meneroka untuk menubuhkan wakaf korporat yang mungkin yang ketiga akan terbit bulan Syawal nanti. Bulan Syawal nak terbit dah ni, 1-2 hari ni, tapi akan terbit syarikat wakaf yang ketiga, wakaf korporat yang ketiga pula. Menarik tu. Jadi insyaAllah kan, untuk nak mengubah sistem berekonomi kita pada masa hadapan, kita memerlukan bukan 1-2 syarikat wakaf korporat. Kita perlukan mungkin 100 ataupun 1000 syarikat wakaf korporat. Barulah orang kata apa, boleh menggegarkan orang kata apa dunia pada masa hadapan. Kerana orang Islam ni, kalau kita lihat keupayaan dia, kalau dia nak berniaga sendiri-sendiri secara peribadi, individu, biasanya dia tidak ada kemampuan untuk bertahan lama. Sebab dalam even bukan kata di Malaysia, mengikut kajian Pricewaterhouse, orang Arab sendiri pun dia berniaga, dia boleh tahan kepada generasi yang ketiga saja. Maknanya generasi pertama, kedua, ketiga dia dah habis, dah bungkus dah gulung tikar. Jadi maknanya keupayaan umat Islam ni perlu diubah dalam konteks berniaga ni. Dia perlu mendengarkan konsep jemaah dalam perniagaan. Dalam korporat disebut kaedah berorganisasi secara korporat lah, kan. Jadi sebab itu wakaf tu perlu memasuki arena korporat. Maknanya dia perlu diuruskan oleh organisasi. Biasalah orang Melayu ni, kalau dia berniaga, dia tubuh syarikat, nanti dia punya CEO dia, anak menantu dia, dia punya CFO dia, biras dia, kan? Dia punya manager dia pula, anak-anak saudara apa semua. Jadi itu sebenarnya bukanlah tak bagus, tapi itulah pattern kebanyakan syarikat milik Muslim ni, terlalu kepada family centric ni. Jadi ini yang kita ubah melalui kaedah wakaf korporat. Kaedah wakaf korporat mengizinkan sesiapa saja untuk menerajui syarikat wakaf korporat ni, tanpa mengira anak orang kaya, anak orang miskin, anak orang Sabah tanpa negeri tertentu. Tetapi kita mengamalkan kaedah umat Islam yang mempunyai kebolehan dan keupayaan, kita berikan keutamaan untuk menerajui ataupun mengendalikan syarikat wakaf ni. Ini untuk menjamin syarikat wakaf ni boleh bertahan lama lah, Pian, generasi demi generasi, hatta ila yaumil
yaumul qiyamah, insya-Allah. Masya Allah. Itu matlamat jangka panjang ataupun destinasi yang kita nak tuju. Tapi mungkin kita nak berehat kejap. Dan kejap lagi mungkin bila kita kembali kita nak cerita tentang keahlian. Bagaimana rakyat Malaysia ataupun sahabat-sahabat pendengar IKIM khususnya boleh bersama-sama menyertai keahlian Awqaf Holdings dalam mengumpul dana wakaf kita ni. Dan apa matlamat di hujung nanti yang kita nak capai bersama menerusi wakaf korporat yang Tuan Haji Mat Sahar dah kongsikan awal ini. Okey, jadi kita berehat kejap. Kita akan kembali kejap lagi. Sahabat-sahabat jangan ke mana-mana, terus berwakaf korporat dan juga bersama kami di Warna Pagi IKIM Inspirasi Inforia Islami. Tarbiyah Ramadan di IKIM Inspirasi Inforia Islami kembali bersama Pian dan juga Hazwan, dan kita masih lagi bersama menerusi segmen Hebahan pagi ini. Kita ada Timbalan Pengerusi Awqaf Holdings Berhad iaitu Yang Berbahagia Tuan Haji Muhammad Sahar Maddin untuk kita sama-sama sambung kembali perbincangan berkenaan tentang peranan wakaf dalam pembangunan ekonomi negara. Haji tadi pun dah perkenalkan peranan Awqaf Holdings Berhad dan juga rindu kita dan teringat juga pada bagaimana semangat dan berkorban-korbannya almarhum Tan Sri Ali Hashim bila bercerita tentang wakaf korporat, penubuhan institusi wakaf. Dan tadi Haji bila sebut tentang syarikat, lepas tu keluarga, abah, anak, cucu, saudara, sepupu, sepapat. Ada yang kata kita lantik ahli keluarga sebab kita percaya. Dan macam mana kalau kita boleh ceritakan tentang keahlian dalam institusi wakaf, ketelusan pengurusan itu boleh menjadi satu jaminan pada ahli-ahli yang bersama dalam wakaf korporat, Tuan Haji. Mungkin boleh unmute-kan dulu kita punya mic tu. Tekan unmute kat situ. Baik. Okey kan? Alhamdulillah. Okey, berbezanya wakaf Awqaf Holding Berhad dengan badan-badan wakaf tradisional lah, ataupun tabung-tabung wakaf. Kalau kaedah tradisional ni, sebarang sumbangan wakaf ni dia akan di pengendali badan wakaf tu, mereka tidaklah menggunakan kaedah kita. Kaedah Awqaf Holding Berhad ni kita lebih transparan lah. Maknanya satu, setiap orang yang menyumbang tu dia menjadi ahli kepada Awqaf. Sebenarnya sama je modelnya dengan IKIM ni, Pian. Syarikat IKIM tu juga sama statusnya dengan Awqaf, iaitu syarikat dipanggil Company Limited by Guarantee. Syarikat Berhad menurut jaminan tanpa modal berbayar. Tapi kita membenarkan orang untuk menjadi ahli kepada Awqaf. Macam saya pun sebenarnya menjadi ahli IKIM. Ahli IKIM ni pun sebenarnya 50, kata saya tak sampai 50 orang. Tapi sebabnya IKIM ni menghadkan keahlian kerana dia tidak ada skim seperti Awqaf. Awqaf kita membuka ruang ataupun peluang kepada orang ramai untuk menjadi ahli, di mana yuran yang mereka sumbangkan untuk menjadi ahli itu sebenarnya wakaf mereka. Seolah-olah mereka ni menjadi pelabur ataupun pemegang saham wakaf, tetapi pemegang saham yang mana keuntungan pelaburan itu bukan di dunia lah, seolah-olahnya. Keuntungan itu untuk bank mereka di akhirat, bank akhirat mereka, bank jariah mereka di akhirat. Jadi ini unik dia Awqaf dengan badan-badan wakaf yang lain, maknanya dia menjadi ahli, maknanya dia
kaedahnya seolah-olah dia ada sense of ownership lah kepada badan wakaf tu. Kalau sumbang kepada madrasah-madrasah tertentu, kita tidak ada sebagai ahli ataupun sebagai belonging kepada badan tersebut. Wakaf maknanya dia menjadi ahli dan dia boleh mengundi sewaktu mesyuarat agung. Maknanya dia sebab dia menjadi ahli kepada syarikat, setiap tahun bila mesyuarat agung dia boleh mengundi kepada dalam quorum mesyuarat agung. Setiap 1,000 yang disumbangkan tu dia ada satu undi, Pian. Jadi alhamdulillah hari ini kita punya pewakaf-pewakaf kita yang menyumbang daripada 1,000 hinggalah 1,000,000. Ada yang kita buat berapa kategori, ada kategori 1,000 kita panggil ahli hadid. Ahli yang menyumbang 10,000 kita sebut ahli fiddah. Hadid tu maksud dia besi lah, kategori yang paling asas. Naik sikit ahli fiddah. Fiddah ni ialah ahli gangsa. Kemudian ahli zahab, ahli perak, itu sumbang 100,000. Kemudian ahli zahab, ahli emas 100,000 pun ada ramai penyumbang kita. Kemudian ahli 500,000, ahli zamrud 500,000 dan ke atas. Kemudian ahli yang kategori yang tertinggi sekali ahli platinum 1,000,000 dan ke atas. Jadi alhamdulillah semua ahli-ahli ni semua orang dah subscribe ini Pian, dan orang berlumba-lumba sekarang ni nak upgrade dia punya keahliannya daripada hadid kepada fiddah, kepada zahab, fiddah dan kemudian kepada platinum. Dan alhamdulillah kita telah ada penyumbang yang terbesar kita 5 million satu penyumbang. Hebat tak Pian? Maknanya orang Malaysia ni ada harta. Dan kalau kita lihat ni Pian ni, kenapa dulu kalau kita lihat dalam sejarah wakaf di Malaysia ni, tahun-tahun awal sebelum merdeka dan selepas merdeka, tanah-tanah wakaf yang kita ada di Malaysia ni disumbangkan, maknanya wakaf tu dalam bentuk tanah-tanah pertanian. Sebenarnya ialah kerana pada waktu itu ialah zaman sektor ekonominya adalah sektor pertanian. Jadi harta yang ada pada waktu itu pada umat Islam ialah tanah-tanah mereka kan. Mereka ada 10 keping tanah kebun, mereka wakafkan mungkin 1-2 keping sebahagian daripada kebun mereka. Tapi hari ni dah berbeza. Mana ada lagi orang kita ni simpan kebun, sebab harta pemilikan hari ni orang pegang dalam bentuk satu cash, wang tunai, kemudian security ataupun orang pegang share, kemudian orang pegang contohnya public mutual dan instrumen-instrumen kewangan yang lain, takaful. Jadi sebab itu wakaf ni perlukan transformasi, maknanya kita kena lihat di pemilik pegangan harta dalam bentuk mana. Harta yang baru dalam zaman moden ni ialah dalam bentuk-bentuk instrumen kewangan seperti ini. Jadi sebab itu tak mustahil yang kita boleh terima 5 million sumbangan cash wakaf daripada penyumbang kita, oleh kerana orang yang menyumbang 5 million ni dia ada harta 5 bilion Pian. Ya. Kan. Jadi pada kalau ikutkan tidaklah, maknanya kalau dari segi nisbah ni tu tidaklah orang kata biasa-biasa je pada dia 5 million ni. Tapi maknanya dia nak menyumbang sejumlah tersebut kerana dia yakin kerana kaedah pengurusan awqaf, kaedah kita yang nak, mana duit yang 5 million itu akan dikembangkan. Jadi maknanya bayangkanlah duit 5 bilion yang dia sumbangkan tu besok selepas 10 tahun nilai ni menjadi 10 million. Kemudian selepas 50 tahun mungkin jadi 50 million. Jadi maknanya dengan cara itu dia yakin maknanya sumbangan wakaf itu akan bertahan lama. Dan bila dia bisnes yang kita buat ni berkembang maju, ada untung, daripada keuntungan tu pula ada kebajikan pula. Kebajikan yang dibawa oleh wakaf pun dia ada saham dia juga. Jadi ini yang kaedah wakaf yang sangat strategik lah Pian, kalau berbanding dengan kaedah tradisional ni. Sumbang aircon, wakaf aircon, memang boleh wakaf aircon diterima wakaf tu kan, wakaf tapi juga. aircon berapa tahun boleh tahan? Mungkin 5 tahun dia tahan lah kan. Serupa juga wakaf membina madrasah, bagus, tapi berapa lama madrasah tu boleh tahan? Tok guru pertama mungkin, pengasas mungkin
masa dia hidup boleh ni. Mungkin generasi kedua dah tak ada dah Tok Guru. Allah. Semua nak jadi semua nak jadi ustaz selebriti dah tak nak jadi Tok Guru duk pondok kan. Allah. Jadi dah tak ada Tok Guru, madrasah pun tak jalan. Jadi duit wakaf pun terhenti. Jadi kaedah wakaf korporat ni luar biasa dia punya keupayaan dia. Duit kita terima, kita kembangkan dulu. Kita tak belanja terus buat macam kaedah lama ni, buat terus masjid, buat madrasah, selesailah maknanya. Lepas tu tak adalah penjanaan lagi. Kita dapat dana, kita akan buat perniagaan dan pelaburan dulu. Tak usik, prinsipal kekal. Kemudian bila berniaga, pelaburan daripada keuntungan 70% dilabur semula. Ini nak menjamin syarikat itu boleh bertahan, maknanya building capacity itu diberikan keutamaan dulu, membesarkan dulu. Kemudian daripada 30% tu baru buat kebajikan. Jadi kalau kita lihat model badan-badan kebajikan kita yang di Malaysia, yang ada di Malaysia, ya saya pun terlibat juga. Macam-macam lah badan-badan NGO, badan kebajikan, badan dakwah. Itulah yang kita terpaksa lakukan setiap masa. Kutip, tak berhenti kerja mengutip daripada orang ramai ni. Kutip tak cukup-cukup. Tahun depan datang lagi surat. Badan yang sama juga. Kami tahun ni nak buat ni pula, bobor lambuk pula. Tahun depan datang lagi. Jadi sampai bila umat Islam ni menggunakan model yang maknanya kutip belanja. Memang takkan selesai punya. Dan lama-lama orang yang nak memberi ni pun takkan kata asyik muka kau je ni yang nak datang. Ya Allah. Orang lain ke? Jadi orang yang nak berwakaf, nak berinfak tu pun lama-lama dia pun jadi tak ikhlas lah Pian. Allah. Mungkin kerana kesilapan kita tak melihat model yang lebih sustainable. Yang seperti kaedah wakaf korporat ni maknanya kutip, jangan belanjakan dulu untuk apa-apa ni aktiviti kebajikan dan keagamaan dan sebagainya. Kembangkan dahulu. Niagakan dahulu kan. Jadi kalau kaedah analogi yang paling mudah macam contohnya macam kita tanam pokok rambutan lah Pian ataupun musangking lah sedap sikit kan. Ni nak keluar bulan 6 ni musangking. Allah. Jadi tanam pokok berbuah. Kalau kaedah tradisional wakaf, buah tu diambil, dipakai, digunakan ataupun diagihkan manfaat tu lah. Kaedah wakaf korporat dia berbeza. Buah tu keluar hasil 70% saja buah tu. 30% saja diambil. 70% dikembangkan dahulu. Macam konsep kita punya kuku ni lah Pian. Hari Jumaat kita potong kuku kan. Kuku kita ni kita pun yang nak potong ialah kuku ni akan tumbuh. Kan? Tumbuh, potong ni akan tumbuh. Jadi ambil yang tumbuh tu, yang panjang lah. Yang panjang tu je lah yang dipotong. Kuku tu jangan cabut semua. Itu cagu. Kalau cabut cagu semua terus kan. Jadi faham masya-Allah. Dalam nak membina harta dan aset dalam kaedah wakaf korporat ni. Itu yang pentingnya macam tu Pian. Maknanya kita jangan ambil semua. Maknanya ambil sebahagian portion, tapi sebahagian portion lagi tu diagihkan untuk kebajikan. Jadi inilah kaedah wakaf korporat yang sangat unik, hybrid, yang diilhamkan oleh almarhum Tan Sri Muhammad Ali Hashim dengan rakan-rakan seperjuangan beliau pada awal-awal tahun 2000, kira 14 tahun, 15 tahun dahulu, dan alhamdulillah hari ini telah menjadi satu model yang inovatif dan terbukti boleh diaplikasikan. Hari ini yang kita nak sebutkan di sini, model ini boleh diaplikasikan oleh badan-badan wakaf, organisasi-organisasi dan masyarakat. Maknanya kalau saya sebut tadi, kalau badan-badan NGO, badan-badan dakwah mengaplikasikan model ini, insya-Allah dia boleh mengubah cara kita menghimpun harta kekayaan yang baru. Dalam masa yang sama kita boleh membuat memperbanyakkan kebajikan melalui keuntungan pelaburan wakaf tersebut. Masya-Allah. Terbaik di hujung-hujung Ramadan ni dapat kita gambaran berita tentang macam mana wakaf korporat itu boleh kita manfaatkan bersama untuk kita galakkan ramai-ramai lagi jadi ahli dan juga turut menyumbang untuk bank akhirat macam apa Tuan Haji Mat Sahar sebutkan awal tadi, menerusi wakaf korporat bersama Auqaf Holdings Berhad. Haji, maafkan kami, masa kita sangat terhad sekarang ni. Mungkin boleh saya sering sini, maaf Haji. Boleh. Oleh kerana ni Ramadan yang terakhir, hari-hari yang terakhir,
Jadi saya menyeru pada umat Islam di Malaysia ni supaya meletakkan sasaran untuk memperbanyakkan amal ibadat kita, dan termasuklah wakaf. Wakaf ni benda yang sepatutnya umat Islam mesti memperuntukkan sebahagian harta untuk bekalan akhirat ni. Kalau kata kita yang kita belanjakan hari-hari ni Pian, beli makanan, beli lauk ni, itu sebenarnya bukan kita punya, tapi yang kita wakafkan ni yang sebenarnya yang hakiki dia, yang pelaburan hakiki kita yang untuk bekalan di sana. Kat situ di dunia ni kita sibuk nak membina rumah yang design canggih, design macam-macam lah, tapi kita takut nanti kat sana kita tak ada rumah. Kalau kat sini ada rumah PPRT pun ada kat rumah, takut sana tak ada rumah kita kat sana kerana tak ada cukup bekalan yang kita persiapkan untuk akhirat kita. Jadi insya-Allah Awqaf menyediakan peluang ini yang terbaik, wakaf yang terbaik, dan insya-Allah orang ramai boleh berwakaf lah melalui online kita, dan buka segeralah akaun wakaf dengan kita akaun bank wakaf kita melalui portal kita, ada awqaf.com lah. Boleh diakses melalui online dan boleh berwakaf semudah buka akaun permulaan RM100 dan boleh tambah dari semasa ke semasa. Ada ahli kita yang setiap hari Jumaat dia top up Pian. Setiap hari Jumaat dia top up RM10. RM10 ni orang rakyat marhain ni kan. Orang yang korporat ni dia top up sebulan RM100,000, sebulan RM100,000. Jadi macam-macam lah pattern yang kita lihat dalam konteks hari ni. Kesedaran orang untuk berwakaf ni dah semakin tinggi, dan insya-Allah kita dapat melahirkan masyarakat Malaysia ataupun umat Islam Malaysia yang berbudaya penyayang dan budaya memberi ini. InsyaAllah. Terima kasih Tuan Selamat. Kita ucapkan tahniah untuk inisiatif ni, dan terima kasih banyak-banyak Tuan Haji. Selamat berhari raya juga insyaAllah Aidilfitri, dan juga dapat kita menyempurnakan Ramadan sebaik mungkin insyaAllah. Tambah-tambah lagi dalam kempen kita untuk wakaf korporat yang dibawakan oleh Awqaf Holdings Berhad. Boleh layari awqaf.com.my ataupun email yang kita dah paparkan, dan hubungi nombor yang kita dah paparkan juga di skrin saat ini. Terima kasih banyak-banyak Tuan Haji. Jumpa lagi insyaAllah. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Itu dia perkongsian kita pagi ini untuk sahabat-sahabat sekalian. Kita dah sampai ke penghujung Warna Pagi. Ya betul. Dan selepas ni rakan kita Mazlina Ismail akan bersama anda untuk Aspirasi 10.1 bermula dengan rancangan syariah dan perundangan. InsyaAllah Encik Muhammad Noor Omar akan bersama kita sebentar lagi ya. InsyaAllah. Jumpa besok ya. Sehingga itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.